Selamat malam. Kemelut politik dalam UMNO makin hari makin kelihatan. Beberapa hari yang lepas aku kata kepada seorang ahli UMNO yang ada di sekitar kami, aku kata ada kemelut politik yang sedang berlaku dalam UMNO. Beliau menafikan dan beliau kata tidaklah, itu hanya spekulasi dan sebagainya. Namun semua yang aku kata akhirnya terbukti benar. Apa yang sedang berlaku memang bukti-bukti nyata kemelut politik UMNO sedang berlaku. Tapi yang malangnya ialah ianya bukan melibatkan keseluruhan UMNO, tetapi pada sudut pandangan aku sebagai penganalisis politik dan pemerhati politik, kemelut politik UMNO ini adalah disebabkan oleh beberapa batang atau kerat sahaja manusia yang ada dalam UMNO tersebut, yang menimbulkan konflik besar, yang menimbulkan perbalahan besar dalam UMNO. Dan terkini seperti yang kita ketahui, beberapa orang pemimpin veteran kanan UMNO yang pernah menjadi pemimpin besar dalam UMNO akhirnya dipecat serta-merta, ada yang digantung keahlian selama 6 tahun. Dan yang lebih menarik lagi ialah pengerusi lembaga disiplin UMNO sendiri letak jawatan, melibatkan letak jawatan di saat beberapa orang dipecat dan digantung. Dan menurut daripada salah seorang yang digantung atau dipecat serta-merta itu, yaitu Zaharin, beliau mengatakan bahwa prosedur dalam pemecatan beliau itu tidak betul, karena beliau tidak dipanggil, beliau tidak dibicarakan, dan tahu-tahu saja telah pun dipecat. Dan beliau mengatakan tidak tepat Ahmad Maslan mengatakan beliau dipecat, karena dalam perlembagaan UMNO tidak ada istilah dipecat, kata beliau. Yang ada hanyalah digantung ataupun dibuang daripada UMNO, bukan dipecat. Itu yang menarik, kata Zahrin. Dan hari ini timbul lagi satu spekulasi, satu isu yang lebih menarik, yaitu mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Wow, ini luar biasa. Sehingga timbulnya perkataan seperti ini, mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Sekarang ini, sebelum aku berteruskan isu ini, ulasan ini, coba kamu pikir-pikirkan, siapa sebenarnya hierarki lebih tinggi dalam Malaysia ini? Sama ada Presiden UMNO ataupun Perdana Menteri. Kadang-kadang ini menimbulkan isu. Dan seperti yang telah diulas oleh Hassan Abdul Karim, ahli parlimen di Pasir Gudang, beliau mengatakan bahwa Malaysia ini bukan milik 5 MP ataupun 5 top 5 UMNO. Karena kelihatan sekarang ini seakan-akan Malaysia ini ditakbir oleh 5 top 5 UMNO. Itu sebab Abdul Karim atau MP Pasir Gudang mengatakan Malaysia bukan milik top 5 UMNO. Dan beliau telah menghurai begitu panjang lebar berkaitan perkara ini. Dan yang lebih menarik, aku terfikir sampai sekarang, betullah apa yang ditulis oleh Sabudin ini, mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Buktinya, 3 pemimpin UMNO yang diambil tindakan oleh MT UMNO baru-baru ini, secara umumnya hanyalah kerana mereka merupakan pengkritik kepada Presiden Parti, yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Rupa-rupanya dalam sejarah di UMNO, mengkritik Presiden itu adalah perkara yang sangat rumit, yang sangat besar dosanya. Pernah di dalam sejarah sebelum ini, Najib telah dikritik oleh 2 orang besar, yaitu timbalan Perdana Menteri pada waktu itu juga, yaitu Muhyiddin Yassin mengkritik Najib Tun Razak berkaitan dengan 1MDB. Apa yang terjadi? Turut dipecat serta-merta. Tak boleh, tak boleh kritik, bosku. Kalau pecat, kalau kritik, berani-berani kritik. Aku nak bagi tahu semua ahli UMNO yang ada di Malaysia, jangan sekali-kali mengkritik Presiden UMNO, kerana anda bila mengkritik siapapun anda, sedangkan timbalan Perdana Menteri pun dipecat serta-merta, apakan pula anda yang hanya bilis-bilis sahaja, pasti akan dipecat. Sedangkan Zaharin yang sudah veteran 3 kali keluar masuk UMNO, bukan keluar masuk UMNO, digantung UMNO, akhirnya digantung lagi, dibuang. Kali ini dipecat serta-merta kerana hanya mengkritik Presiden Parti, yaitu Ahmad Zahid Hamidi.
Tajudin Abdul Rahman, Ketua UMNO merangkap ahli Parlimen Pasir Salak. Sebelumnya adalah penyokong kuat Zahid Hamidi dan berikutan kalah bertanding naib Presiden UMNO pada pemilihan 2018. Beliau dilantik sebagai ahli MT dan pengarah pilihan raya BN. Tetapi setelah kecundangnya beralih arah dan memihak kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob serta mengkritik Zahid Hamidi, semua jawatan politik lantikan yang dipegangnya segera ditarik balik. Tajudin secara terbuka pernah mengadakan sidang media mengkritik Zahid Hamidi berhubung kemelut politik semasa, termasuk mengenai sokongan Presiden UMNO itu kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Penggantungannya selama 6 tahun yang diputuskan oleh MT UMNO pada 30 September lalu secara mudahnya adalah tindakan untuk menggugurkannya daripada terus dicalonkan sebagai ahli Parlimen Pasir Salak. Ketua UMNO bahagian Alor-Setar, Muhammad Yusuf Ismail turut digantung selama 6 tahun adalah juga ialah kerana tindakannya yang kerap mengkritik Zahid Hamidi walaupun secara tidak terbuka ataupun secara hanya dalam kumpulan grup WhatsApp, katanya di grup WhatsApp ketua-ketua bahagian. Namun demikian, akhirnya natijahnya beliau mendapat bahana digantung 6 tahun. Bagaimanapun, tidak seperti Tajudin, Muhammad Yusuf mendakwa beliau hanya mengkritik Presiden UMNO itu secara tertutup dalam ruangan sembang grup WhatsApp saja. Mengakui dirinya adalah penyokong kuat Ismail Sabri, ternampak seperti tiada sebab lain Muhammad Yusuf digantung keahliannya melainkan kerana kritikannya terhadap Zahid Hamidi. Sama seperti Tajudin, penggantungan keahlian Muhammad Yusuf adalah untuk menjadikan beliau tidak layak dipilih sebagai calon mewakili UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU akan datang. Aku fikir ini adalah satu pembaziran untuk UMNO. Bagaimanapun, berbeza dengan Zaharin Yusof atau Yasin, seorang ketua UMNO cawangan dalam bahagian Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur yang diketahui kerap mengkritik Zahid Hamidi melalui tulisan dan video di media sosial. Beliau sebaliknya dipecat terus keahliannya daripada UMNO. Ini bukan sekadar digantung tetapi dipecat serta-merta. Zaharin secara berterus terang mengatakan beliau dipecat adalah kerana kritikannya kepada Zahid Hamidi dan menambah akan memperhebatkan lagi serangannya setelah bukan lagi merupakan ahli UMNO selepas ini. Secara mudah untuk difahami, ketiga-tiga mereka yang diambil tindakan oleh MT UMNO pada mesyuarat 30 September lalu adalah kerana dosa mereka mengkritik Presiden UMNO. Namun seperti mana kita semua sedia maklum, selain Zahid Hamidi yang menjadi sasaran kritikan ahli UMNO, Ismail Sabri dan Perdana Menteri turut tidak terkecuali menerima nasib yang sama. Selain melalui tulisan di media sosial, terdapat juga individu tertentu daripada UMNO yang membuat live FB setiap malam untuk mengkritik dan kadang-kadang lebih sesuai dikatakan membalun Perdana Menteri. Yang peliknya, tidak pernah pun mereka itu diambil tindakan atau sekurang-kurangnya diberi amaran oleh UMNO. Walhal Perdana Menteri yang menjaga negara adalah daripada UMNO dan mewakili UMNO. Kenapa pengkritik Perdana Menteri tidak diambil tindakan oleh UMNO? Berbeza dengan pengkritik Presiden UMNO. Apakah Perdana Menteri daripada UMNO yang menjaga 32 juta rakyat tidak diwajar diberi perlindungan oleh parti berbanding Presiden UMNO yang hanya menjaga 3,4 juta ahli? Apakah mengkritik Perdana Menteri UMNO yang hanya menjaga sedikit orang lebih besar dosanya daripada mengkritik Perdana Menteri yang bertanggung jawab menjaga seluruh rakyat negara ini? Di manakah sebenarnya kemuliaan dan ketinggian institusi Perdana Menteri berbanding institusi Presiden di mata UMNO? Kalau Perdana Menteri daripada UMNO pun tidak dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh UMNO, siapa lagi yang diharapkan berbuat demikian? Apakah jika Perdana Menteri adalah Presiden UMNO, maka hanya pada ketika itu perlindungannya seimbang dapat diperolehnya? Ditulis oleh Sabuddin Hussein, diubah suai oleh Nazilin Yudis. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu yang paling anda sukai ini, yaitu mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.